pertahankan negara kita. Ada yang cakap Anwar Ibrahim jual negara, gadai tanah, itu dan ini. Saya nak bagi tahu, saya ikut beliau hampir 18 tahun. Samalah orang dia. Tapi kadang-kadang saya rasa kecewa dengan beliau. Dia kerja hari Ahad, saya pun kena kerja hari Ahad. Bila bos kerja, anak-anak pun kena kerja. Itulah satu masalah kita. Ya, hari ini hari Sabtu. Nasib baik warga Segamat tak nak pergi shopping, ramai-ramai datang sini. Kita mahu menunjukkan Pakatan Harapan boleh mentadbir negara dengan baik. Kita yakin dalam PRN yang akan datang. Ya, sebenarnya PRN bukan Julai. Kita masih ada 1 tahun lagi. Ya, kenapa kita nak tergesa-gesa untuk mengadakan PRN? Padahal kita boleh adakan PRU dengan PRN dengan serentak supaya kita boleh memudahkan. Sebab kos untuk kita mengadakan PRN dengan berasing dengan PRU amatlah tinggi. Siapa punya duit? Mr. Hong punya duit lah. Si Kepang, you punya duit juga. Ya, kita kena kurangkan berpolitik. Oleh itu saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, pada 11 hari bulan ini jangan lupa semakin ramai keluar mengundi. Calon-calon kita, kalau kita melihat, kita yakin dengan kepimpinan kita dalam Pakatan Harapan, mereka akan menampilkan wajah-wajah yang hebat. Wajah-wajah bukan sekadar retorik politik, tapi kita mahu mengangkat calon-calon yang betul-betul boleh jaga kerja dan untuk pembangunan dalam daerah Segamat ini. Kita mahu wakil rakyat turun buat kerja, bukan hari-hari menjadi cerita politik. Saya ini kadang-kadang saya lupa saya ini Menteri Perpaduan. Tugas saya untuk menyatukan rakyat. Faham? Tugas saya apa? Untuk menyatukan rakyat. Rakyat di bawah memang cantik. Memang how. Masyarakat di bawah semua okey. Sini Nanyang Kopi kalau you pergi pagi, you nampak. Semua ada. Cina ada, India ada, Melayu ada. Kadang-kadang saya tengok Bangla, Vietnam pun ada. Sebab ini kekuatan kita. Tapi ada pemimpin politik sentiasa akan membangkitkan isu-isu 3R. Asyik-asyik cerita pasal Melayu, asyik-asyik cerita pasal India, asyik-asyik cerita pasal Cina. Bila mau cerita pasal rakyat Malaysia, itu adalah penting. Kali ini tuan-tuan puan-puan, warga Segamat, mana-mana ahli politik, mana-mana calon, termasuklah Pakatan Harapan yang ungkitkan soal agama, soal bangsa, kita mesti tolak mereka. Boleh tuan-tuan? Kita mau angkat pemimpin yang ada pikiran, otak yang memikirkan tentang rakyat Malaysia. We cannot tolerate people who are carry racism and bigotry of religious affairs. Itu penting tuan-tuan puan-puan. Agama kita, agama sendiri. Amalkan dengan cara baik. Negara kita aman dan damai. Bila bab politik kita bergaduh. Saya bukan jaga rakyat saja. Kadang-kadang saya mau jaga kesatuan semua politik. Kalau nak tahu pasal macam mana nak satukan semua politik, kena belajar dengan sifu kita. Kita punya lauta Anwar Ibrahim. Bukan senang. 18 parti politik dalam satu kerajaan bukan mudah. Kadang-kadang kita duduk dalam satu parti, jaga 5 ketua cabang pun kadang-kadang kita pening. Lagilah sekarang, ya, pilihan raya. Ya, bukan perkara mudah. Apa yang kita perlu adakan? Kita sebagai pemimpin, khususnya kawan-kawan kita dalam Pakatan Harapan, kita harus bersatu padu. Ada masalah, benda-benda kecil kita bincang dalam bilik. Kita sudah settle, keluar, kopi, selesai, kita teruskan perjuangan kita. Boleh tuan-tuan? Itu adalah amalan, a good leadership. Bagaimana kita duduk dan bincang. Kita tidak boleh macam parti lain, keluar semua je dalam sosial media. Saya yakin rakyat Segamat, khususnya yang duduk di sini, adalah orang yang hebat, pandai, cerdik untuk memilih wakil rakyat yang akan bertanding pada PRN akan datang. Kita akan pastikan bukan mau menang dengan retorik politik, kita mau tunjuk hasil kerja kita. Boleh tuan-tuan puan-puan? Kita yakin, tolong telefon kawan-kawan kita. Uncle auntie kita yang kerja, sekarang boleh booking cuti. Jangan lupa 11 hari bulan keluar mengundi ramai-ramai. Dan juga anak-anak muda yang ada pada hari ini. Ramai pengundi baru, umur 18 tahun kali ini akan mengundi. Pesanan saya kepada adik-adik yang saya hormati dan kasihi sekalian. Kita jangan ikut-ikut dengan politik, agama, kaum dan sentiasa mengungkit yang memusuhkan antara satu sama lain. Biarlah kita membuat keputusan yang waras, membuat keputusan yang cerdik, membuat keputusan dengan kebijaksanaan
pilih calon yang ada track record yang bagus. Pergilah Google, cari siapa calon ini, apa latar belakang mereka, apa sumbangan mereka kepada masyarakat. Itu adalah penting untuk kita. Anak-anak muda kita faham sekarang semua dalam popular dalam media sosial. Tapi saya yakin anak-anak muda di Segamat tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana orang. Sebab anak-anak muda Segamat memang hebat, mantap, pandai memilih wakil rakyat mereka sendiri. Beri tepukan kepada anak-anak muda di Segamat ini. Contoh anak muda yang ada bersama kita pada hari ini adalah Dr. Zaleha seorangnya. Masih muda lagi. Umur 17. Dr. Zaleha kata. Ini semua yang depan-depan muda, yang belakang barisan pertama sudah umur 60. Yang depan semua muda. 各位大家晚上好，我是华兰学生，我们要做 PRN， 我要请你们出来 support 我们的Harapan候选人，所以请联络我们的 family members， 在新加坡做工，在吉隆坡做工，回来去undi， boleh tuan-tuan? Boleh ha? Baik. Saya kalau tekap bahasa Tamil nanti orang marah saya. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, வந்திருக்கும் தலைவர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த தேர்தல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேர்தல். ஏன் முக்கியமான தேர்தல் என்றால், இது இன்னைக்கு அந்த கட்சி சரியில்லை, இந்த கட்சி சரியில்லைன்னு நம்ம சொல்லி அரசியல் பண்ற காலம் மாறிவிட்டது. இந்த தலைவர் சரியில்லை, அந்த தலைவர் சொல்ல அரசியல் மாறிவிட்டது. இன்னைக்கு மக்களுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய திறமையும் ஆற்றலும் இருக்கிற மக்கள் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற காலம். இந்த நவீன காலத்தில் இந்த வலைத்தளங்கள் இருக்கும் பொழுது இருக்கிற மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறார்கள், எப்படி அவர்களோட மக்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு. அதனால நம்ம இன்னைக்கு பக்கத்தான் ஹரப்பான் தேய்க்கணும் என்றால் நம்ம எல்லோரோட ஒத்துழைப்பு முக்கியமாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு நிறைய விளக்கங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. அரசாங்கம் நிறைய விஷயங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம கட்சிக்குள்ளேயே சில பேருக்கு கேள்வி இருக்கு, அனுவார் செஞ்சாரா இல்லையான்னு சொல்லி. முதல்ல இவங்களெல்லாம் ஏதாவது பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இல்ல என்ன சொல்றா, கூட்டிட்டு போய் சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்கன்னு சொன்னா உட்காந்து பேச சொல்லி. நம்ம இப்ப இருக்கிற இளைஞர்லாம் துடிப்பா இருக்காங்க, ஏதாவது செய்யணும் அப்படி ஏதாவது செஞ்சிடறாங்க போய் தவாருன்னு. அதனால அந்த மாதிரி எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க. விலக்குறைகள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. எந்த ஒரு கட்சியும், எந்த ஒரு வேட்பாளரும், எந்த ஒரு மக்கள் நீதி பிரதிநிதி நீதிகளும் யாரும் போய் 4 வருஷம் சும்மா இருந்து தோக்கிறதுக்காக வேலை செய்ய மாட்டாங்க. மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்களா, மக்களுக்காக இறங்கி வேலை செய்யறாங்க. குறைகள் உண்டு, ஆமா, சில தவறுகள் இருக்குது, அதை சரிப்படுத்திக்கணும். அதனால பக்கத்தால் இருக்கிற அனைத்து தலைவர்களும் இங்க வந்திருக்கிறீங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து நமக்கு மிகவும் பொறுப்பான கடமைகள் இருக்கிறது. எந்த வேட்பாளர் நம்ம தொகுதியில் நிப்பாட்டினாலும் நம்ம அவங்களோட தேய்க்க வைக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளோட கடமையாக இருக்க வேண்டும். அவங்கள பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ, காதல் பண்றோமோ காதல் பண்ணலையோ, 4 சினிமா பாட்டை கேட்டுட்டு 5 மணி நேரம் உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு 6 மணி நேரம் இறங்கி உழைச்சோம்னா வருகின்ற 11ஆம் தேதி இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பக்கத்தான் ஹரப்பான் மீண்டும் மாநில அரசாங்கத்துக்குள் மாற்றத்தை கொண்டு வந்து ஆட்சி பிடிப்பாங்கன்னு நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. அதனால கடுமையா உழைக்க வேண்டியது இருக்கிறது. அரசாங்கம் தொடர்ச்சியா என்ன செய்கிறார்களோ விளக்குவரை கொடுத்து கொண்டே இருங்கள். மக்களுக்கு இறங்கி சொல்லுங்க என்னென்ன விஷயங்கள் செய்தார்கள். இது ரொம்ப முக்கியமா. இன்னும் சில இடத்துக்கு போனீங்கன்னா இந்த கூத்த கேளுங்க. ஒரு கம்பத்துக்கு போய் கேட்டா முஹிதீன் யாசின் வராரு, எதுக்குன்னு அவர் தான் இன்னும் பிரதமர்னே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சில பேர். பிளீஸ், மக்களுக்கு இன்னும் சில விளக்கங்கள் தெரியாம இருக்கிறது. அதனால அரசாங்கம் தொடர்ச்சியா செய்கிற நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு கொண்டு சேருங்க. அந்த கட்சி சரியில்லை, இந்த கட்சி சரியில்லை நிப்பாட்டிட்டு நம்ம கட்சி மக்கள் கூட்டணி எந்த அளவில் சிறப்பாக பணியாற்றுறார்கள் என்று எடுத்து விளக்கம் சொன்னாலே போதும். மக்கள் தெளிவாக இருக்கார்கள். வருகின்ற 11ஆம் தேதி வாக்குகள் விழும், ஆட்சி மாறும், நல்லாட்சி வரும், லஞ்சம் ஒழிக்கப்படும், இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும், சம உரிமை கிடைக்கும் என்று இந்த அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம் ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது. அதனால தொடர்ச்சி ஆதரவு கொடுங்க. Saya nak ucap terima kasih kepada pimpinan yang turut hadir pada hari ini. Kita akan pastikan kita menggerakkan kita anggota kita. Untuk apa? Kita tidak boleh ikut cara orang lain. Kalau mereka kata kita ada cara dia, kita kena sebut calon-calon Pakatan Harapan, pimpinan Pakatan Harapan. Kita juga ada cara kita sendiri untuk menjual calon-calon kepada masyarakat. Bukan dengan fitnah, bukan dengan tomahan, tetapi kita jual dengan dasar kerajaan, dengan success story kita kepada pengundi-pengundi. Biarlah mereka menilai pengundi
menilai kita sendiri, calon kita sendiri, supaya kita boleh memenangkan semua calon yang bertanding di seluruh negeri Johor, iaitu 56 kerusi, tidak campur 6. Terima kasih diucapkan kepada YB Yuniswaran di atas ucapan yang penuh bersemangat tadi. Tuan-tuan, undilah Pakatan Harapan untuk memastikan kestabilan politik dan juga semangat perpaduan kekal utuh, bukan untuk sahaja untuk negeri Johor tetapi untuk negara kita. Kini kita menjemput Yang Berbahagia Datuk Jeannie Lim, Ketua Penerangan Wanita Parti Pengerusi Majlis, kepada Datuk Seri Amiruddin, Menteri Besar Selangor, YB Adli Zahari, mantan Ketua Menteri Melaka, Ahli Parlimen Alor Gajah dan Timbalan Menteri Pertahanan, YB Yunis, YB Hiroisien dan Datuk Seri Dr. Zalihah, Pengerusi Keadilan Johor. Salam perjuangan, salam reformasi pada semua. Marilah kita laungkan walaupun sudah lewat, slogan kita pada hari ini, Johor ke depan, undi harapan. Johor ke depan, undi harapan. Awal minggu ini saya sempat bersama dengan PMX, Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar turun ke Muar di Bukit Naning baru-baru ini. Saya duduk di belakang beliau. Saya tengok beliau duduk, sampaikan ucapan, sebelum itu berjumpa dengan pengundi-pengundi. Saya pun fikir, ini Perdana Menteri apa? Ini apa Perdana Menteri sampai kena turun jumpa rakyat? Kalau dia Perdana Menteri, dia boleh guna sahaja media rasmi, boleh guna sahaja saluran rasmi, RTM, radio, semua boleh. Tetapi hari ini kita lihat PMX, Perdana Menteri kita, turun berjumpa dengan rakyat untuk menyatakan komitmen untuk membawa Malaysia ke satu arah yang lebih baik. Kenapa beliau begitu gigih? Selalu beliau bergurau, dia cakap, sudah lama dia berehat. Sudah lama dia berehat dalam penjara. Sebab itu bila dia keluar dan bila diberi kuasa untuk memimpin negara ini, dapatlah beliau melaksanakan cita-cita yang terhalang selama ini. Apatah lagi kita semua di sini, saudara-saudari, hadirin hadirat daripada kawasan Segamat, daripada sekitar Pemanis, Jementah. Dan depan saya ini bukan orang biasa, tapi saya kenal mereka masa mereka belum jadi YB, belum jadi menteri, lama kita berkenalan. Tapi hari ini mereka juga datang untuk menyatakan kedekasan kita. Dengan itu saya berharap saudara-saudari, pengundi-pengundi di kawasan Segamat, jangan lepaskan peluang ini untuk kita bersama dengan PMX, untuk sama-sama kita laksanakan. Bukan cita-cita beliau seorang. Memang beliau ada cita-cita, tetapi cita-cita beliau juga membawa hasrat rakyat kepada masa depan Malaysia yang lebih baik, khususnya di Johor. Johor banyak permasalahan saya dengar, saya teliti dengan suara daripada YB Yunis, YB Ngok, YB Eng tadi. Ya, banyak, tetapi inilah peluang itu untuk kita bergerak ke depan. Johor ke depan, undi harapan. Johor ke depan, undi harapan. Izinkan saya ucapkan dalam bahasa Cina, YB. Jadi, 各位大家晚上好。我知道时间不早，但是今天我们来到，也不想浪费大家的时间。因为我们可以看到，我们的首相不管多么的疲惫，他都亲自下来柔佛会见选民。但是我要强调，这个不代表说人民有这个义务要把票投给西蒙，或者是投给任何一个谈改革的政党。
人民没有欠任何一个政党的选票，因为人民有权利监督政党，人民有权利监督这个政府。好，我们来谈谈这个政府在我们首相安华领导下做了什么。各位，我来自马六甲，大概5年多前我也来过这边跟大家演讲。今天再次来到是不同的心情，因为当年安华还没有被释放出来，2018年，今天他不只是释放，他也当上了首相。我一定要帮他说几句话。这个不是说要讲赞美的话，但是我们谈谈这个我们讲说实质的例子。各位，我们讲说三权分立，三权分立什么？今天做政府的谁来监督？人民来监督，对不对？但是人民5年1次来监督，更重要的是国会的监督。政府是行政单位，国会是人民选出来的222位的国会议员来去监督。我们可以看到，我们首相领导的这个政府，在国会推动了很多进步的议程、改革的议程。谁说他没有推动改革议程？今天我们可以看到，首相有首相发问时间 ，Prime Minister Question Time， 首相可以接受1个礼拜1次，不用排期的。国会议员代表是Segama的，代表哪一个区的？Segama不会啦，因为Segama是你们的副部长嘛。但是别的反对党区都可以提问任何太阳底下的问题，甚至关乎到国外的问题都可以提问。Prime Minister Question Time， 这个是第一个改革。第二个改革就是我们国会服务法，大家很少了解，但是我一定要讲，为什么？以前我们的国会是由首相署来控制，首相署发薪水给国会的这些官员，也就是说首相控制国会。但是当我们的 Akta Perkhidmatan Parlimen 通过以后，我们的国会有绝对的独立权来监督政府，对不对？这个是第3个改革。再来就是这个特别遴选委员会Parliament Select Committee， 这个有赋予更大的权力，不是首相，不是部长，不是副部长，而是所有的国会议员在里面做什么？可以叫反贪污局来，可以叫财政部来，可以叫所有的部门来问话。各位，这个不用5年等1次，不用5年等1次就可以看到我们的国会议员有没有做工，这个是最大的改进。但是我要强调的是，这些改进不需要2/3，这些改进是国会1半以上就可以通过。这证明什么？这个证明有意愿的政府就会去推动，没有的意愿的政府不推动也不用紧。但是今天我们证明，这个政府有政治意愿 ，the government has political will to do the institutional reform。这个就是我们首相带动的改革。来，我们给大家自己一个鼓励的掌声，因为你们的支持，给了我们有机会当上这个政府以及首相。Belum lagi, lagu boleh sekejap. Poin lagi penting. Itu hanya kita cakap perubahan reformasi institusi yang berlaku dengan 50% sokongan Parlimen. Betul, YB Yunis. Ini hanya 50% boleh lulus. Prime Minister Question Time, Akta Perkhidmatan Parlimen. Tetapi apa yang lebih penting ialah akta ataupun perubahan yang memerlukan 2/3. Itu bukan mudah, tetapi kita juga laksanakan dengan yang pertama, kelulusan untuk tempoh perkhidmatan Perdana Menteri selama 2 penggal. Tetapi itu pun tidak dapat diluluskan. 各位，我们刚才讲的是只要58%就可以改革。我们要谈的是更重要的是，有非常非常重要的改革是需要2/3的这个通过才能够改革的，就包括了首相任期2届的这个改革是需要国会2/3通过，选区划分
制度改革，这个选举委员会的制度改革是需要2/3，还有我们讲说这个总检察长以及检控官权力划分也需要2/3，但是我们看到，虽然我们有153个国会议员的支持，超过2/3，但是在最近那一次，首相提成就是连任2届的这个投票，在国会没有被通过，这代表什么？有哪一个如果是害怕改革的政府会推出首相发问时间？有哪一个害怕改革的政府会推出让我们的国会有更大的权利？有哪一个害怕改革的政府会提出首相连任2年的这个限制？再次给大家一个鼓励的掌声，因为你们的支持，也因为你们的机会，我们有办法证明我们做得到。但是各位，够吗？够吗？人民说我们做得很慢，人民说做得不够。但是我想在这里告诉大家，如果说我们做得慢，过去30年以来，都有一个执政党做了那边50多年，做了50多年，有超过2/3，可是一个改革都没有做到。大家不要忘记，但是今天难道就因为我们的西蒙政府做出了改革，但是不够快，而来惩罚我们吗？如果是来惩罚我们的话，那以后我告诉大家，没有一个政党，没有一个政府敢做出任何改革。当保守势力崛起的时候，我们开源进步的势力就会萎缩，没有人敢再说出半句话。所以各位，这个是非常重要。回到来今天柔佛州berbalik kepada Johor, tadi saya berkongsi reformasi institusi yang memerlukan majoriti 50%, yang memerlukan majoriti 2/3 kita pun telah laksanakan dan masih ada halangan. Tetapi ianya tidak cukup untuk kita kata kita gagal ataupun kita lambat. Kerana kalau kata lambat, baik tidak perlu mulakan apa perubahan, berbalik kepada politik perkauman, berbalik pada politik kaum lebih senang. Tetapi itu bukan jalan pintas ataupun jalan mudah yang dipilih oleh Pakatan Harapan yang merangkumi amanah DAP dan parti-parti yang menyokong agenda reformasi. 所以各位，这个很沉重。但是我讲说，我们不会因为要喊出一个口号改革，要你们支持，而是要你们看看柔佛人民这一次有一个机会，任何的选票都会有一个非常明确的政治讯息。这个政治讯息传达出来，政治人物肯定会做出调整。问题是，调整去什么方向？保守还是开明？安哥讲，你又来吓我们了，又来骗我的选票。我再次说一次，我们没有意思要吓你们，我们也没有意思要骗你的选票。西蒙在这次州选胜和输只有2个结果，我们不是没有输过，我们也是怕输，但是还是要面对。可是怕输的是一个非常明确的未来，可能就是在这次州选里面，我们就失去了这个机会。所以柔佛州选肯定是政治风向的重要指标。今天不是我们这边说几句话就可以，而是要看大家，看看我们的领导的能力，看看我们所做的一步一脚印。今天来到大家这里，就是希望在接下来我们7月11号的选举，请大家帮忙要求你们的孩子、你们的家人、你们的邻居朋友，如果是在新加坡做工，请他们回来投票。今天我们的口号非常明确 ，Johor ke depan, Undi Harapan， 华语，柔佛向前看，西蒙最能干。谢谢大家 ，Undi Harapan, masa depan Johor cerah. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Jenny Lim di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, marilah kita mendengar pula ucapan daripada pemimpin yang sentiasa komited dan juga memperjuangkan kebajikan rakyat, terutama bagi kawasan Parlimen Sekijang. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa, Pengerusi Terima kasih kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri, walaupun Menteri Besar Selangor tapi sebenarnya anak negeri Johor. Begitulah hebatnya anak negeri Johor ini. Yang Berhormat Adli daripada Melaka, selamat datang ke negeri Johor, selamat datang ke daerah Segamat. YB Yunis, Timbalan Menteri Perpaduan kita daripada Parlimen Sekijang, Parlimen Segamat, sorry. Anak tukar, okey. Yang Berhormat Hiloi Sian daripada Selangor tapi juga anak negeri Johor. Saya baru tahu daripada Tanjung Piai rupanya. Dan tentunya sahabat saya Datuk Jenny Lim, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ni cuma nak menceritakan balik tentang daerah Segamat. Yang ni kita kena ingat betul-betul. Baik, daerah Segamat kita ada 3 parlimen. Tadi sahabat saya Yunis dah berkata, dah menyebutnya, iaitu Parlimen Segamat bawah saudara ataupun Yang Berhormat Yunis Warren, kemudian Parlimen Sekijang saya jaga, dan juga Parlimen Labis, ya, saudara Pang. Kemudian dari 3 parlimen ini kita ada 6, ini kena ingat betul-betul, ya. Ada 6 Dewan Undangan Negeri. Kalau di Segamat apa? Buloh Kasab, Jementah. Tadi kita dah dengar daripada YB Eng Qasim, ya. Beliau adalah mantanlah ahli Adun Jementah. Kemudian daripada Sekijang kita ada Pemanis dan Kemelah. Kemudian di Labis kita ada Bekok dan Tenang. Yang ini kena ingat betul-betul. Kita nak bagi tahu, nak mengingatkan sebenarnya 3 parlimen di bawah Pakatan Harapan semua, ya. DAP dan juga Keadilan. Tapi kalau kita tengok ahli Dewan Undangan Negeri kita ada 6 seorang je saja, iaitu YB Eng Qasim kita, ya. Bagi saya lah, YB Yunis boleh juga mengesahkan apa yang saya cakap ni. Kita sebagai ahli parlimen sebenarnya kita perlukan juga adun-adun yang boleh bekerjasama dengan kita. Betul, kita sentiasa melakukan perkara-perkara seperti berbincang di peringkat mesyuarat dan sebagainya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri itu yang sama dengan kita di peringkat parlimen. Banyak perkara, Segamat ini kalau tengok asal usul perkataannya ialah segar amat. Segar amat sebab dia ada banyak sungai-sungai, pertemuan sungai-sungai di sini. Kalau kita tengok pada tahun 2023, kita dilanda banjir besar di Segamat ini. Memang saya kira dah sebelum itu 17 tahun sebelum itu ada banjir besar, kemudian 2023 baru ada banjir besar. Dan apabila ada banjir besar, Datuk Seri Anwar Ibrahim Seri turun ketika itu, telah menjadi Perdana Menteri, turun ke Segamat. Tadi YB Yunis dah sebutkan 600 juta dikatakan untuk membina tebatan banjir di daerah Segamat sahaja. Tapi kalau kita tengok seluruh negeri Johor ada 16 sebenarnya projek. Projek yang berkaitan dengan tebatan banjir yang menelan belanja sehingga 2.9 bilion. Jadi kalau kita ini, negeri Johor,
berdepan dengan masalah macam itu, kalau tidak diambil perhatian oleh kerajaan pusat, oleh Perdana Menteri yang adalah Perdana Menteri adalah daripada Pakatan Harapan, agaknya senang ke kita nak dapat sehingga sejumlah lebih daripada 2.9 bilion nak membantu rakyat Johor. Tak mudah. Ya? Kalau kita tengok di Sekamat, di Sekijang, kawasan saya sendiri, ya? Banyak sebenarnya projek-projek yang tempatan banjir tadi itu satu. Yang berkaitan dengan banjir juga, saya ingat ada satu jambatan yang putus, ya, yang menghubungkan antara Felda Kemelah dengan Felda Midoi, terputus sebab banjir besar, washed away jambatan itu. Jumlah peruntukan yang diperlukan untuk membina, ya, untuk membina jambatan itu kembali tak besar. Tak besar, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya 3 juta ringgit. Hanya 3 juta ringgit. Tapi itu pun kita kena meminta bantuan daripada kerajaan pusat. Sebab kerajaan negeri tak memberi peruntukan untuk membina. Sebab itu di bawah JPS, dan kita perlu bekerjasama dengan kerajaan federal untuk memastikan kita dapat jambatan itu. Betul, hasil-hasil daripada Felda itu boleh keluar daripada Felda Kemelah dan Midoi itu, tetapi jalannya jauh. Jadi kita perlukan jambatan tersebut. Jadi itu yang saya sebut tadi, alangkah baiknya kalau kita ada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang membawa suara rakyat ini, ya, bukan saja di Dewan Undangan Negeri, bahkan juga kepada kita ahli parlimen, dan seterusnya terus membawa kepada kerajaan federal. Menteri-menteri kita yang ramai di sana yang boleh membantu kita secara direct. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak cerita pasal projek-projek yang memberi kebaikan dan manfaat kepada rakyat ni memang banyak. Ya. Ni, saya baru saja sebenarnya menyelesaikan satu isu yang berkaitan dengan sekolah Tamil. Semua tahu, ramai kawan-kawan kita yang berbangsa Tamil dah dengar cerita ini. Isu yang berkenaan dengan tanah yang sepatutnya diberikan sebagai padang kepada sekolah, sekolah kebangsaan Bandar Segamat. 43 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, tak selesai masalah ini. Tetapi aduan daripada PIBG kepada pejabat Parlimen Sekijang, saya juga tak boleh selesaikan. Ya? Kalau saya tidak mengambil inisiatif untuk minta Menteri Pendidikan turun. Kita minta Menteri Pendidikan turun dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Datang sekejap, tak sampai 1 jam. Selesai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ini sekali lagi saya nak katakan, ya, kita kena pastikan adun-adun kita nanti adalah juga dari mereka-mereka yang bertanding atas Pakatan Harapan ni. Memudahkan kerja saya sebagai ahli parlimen Sekijang, memudahkan kerja YB Yunis sebagai ahli parlimen Sekamat, ya, sebab kita nak yang terbaik untuk rakyat. Kalau kerajaan negeri tak dapat selesaikan, kita bawa ke kerajaan federal. InsyaAllah, Perdana Menteri kita tu, MOF, Menteri Finance, Menteri Keuangan, yang insyaAllah boleh membantu kita dengan lebih mudah lagi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, sebenarnya tadi YB Eng ada sebut, daerah Segamat ini adalah sangat berpotensi. Tetapi potensi itu tidak dapat digali ataupun tidak dapat ditunjukkan dengan baik. Kalau kita tengok pembangunan negeri Johor ini, banyak berlaku di bahagian selatan negeri Johor. Johor Baru, Pasir Gudang, ya. Ada tak, kalau ke atas ni tempat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amir di Benut. Hotel apa paling besar di sana, Datuk Seri? Tak. Saya baru balik di Tanjung Piai. Saya tanya kawan-kawan, apa pembangunan paling besar dekat Tanjung Piai? McD, YB? McDonald je paling besar. Kita di Sekijang ni, apa hotel yang paling besar? VIP Hotel. Berapa tahun dah? Puluh-puluh tahun dah. Itulah satu-satunya hotel. Adalah hotel kecil-kecil baru dibangunkan. Tapi itulah hotel paling besar. Di Segamat, kita kongsi lah, kita kongsi bandar. Tapi turun sikit ke bawah, sekejap bentar, tak ada hotel. Tak ada. Pergi ke Ledang, ada? Tak ada. Ini esok kita nak buat penamaan calon, pengisytiharan calon di Gambir, Ledang. Masing-masing tanya, hotel apa YB kita nak pergi di sana? Tak ada.
Jadi ini yang kita kata sepatutnya pembangunan negeri Johor ni tidak boleh hanya bertumpu di kawasan selatan. Kita kena bawa sampai ke atas. Inilah kerjanya adun-adun di peringkat Dewan Undangan Negeri tadi. Kena bagi tahulah dalam Dewan Undangan Negeri nanti kena bawa isu ni. Jadi kalau tak ada orang yang nak bawa, sampai bilalah kita macam ni. Ya? Dan ini juga insya-Allah kita boleh bantu di peringkat federal, kita boleh bantu. Tapi adun-adun juga kena sampaikan kepada kita. Kalau adun tak sampaikan, alah dia bukan sama parti dengan kita. Dia bukan ada aspirasi sama dengan kita. Jadi dia tak ngam orang kata. Tak ngam cai. Kan? Jadi tak ngam cai susah sikit. Jadi itulah saya minta supaya kawan-kawan kita perhati dan perhalusi perkara ini. Kenapa kita nak supaya Dewan Undangan Negeri nanti juga di negeri Johor ini juga kita ambil pemerintahan itu insya-Allah. Jadi kita masuk pilihan raya kali ini, YB Amir selaku pengarah pilihan raya. Dia kata tak nak dah, kita tak nak pilihan raya kali ini kita masuk hanya nak menambah kerusi. Sekarang ni kita di negeri Johor, Pakatan Harapan ada 12 kerusi sahaja. Ya, mereka ada 40. 40 tu pun dia kata tak stabil. Betul tak? Tak stabil sebab tu kita kena buat pilihan raya cepat sebab tak stabil. Saya tak tahulah macam mana dia define tak stabil tu. Ya? 40 berbanding 12. Ya? Tapi kali ini insya-Allah kita nak masuk pilihan raya sebab kita nak menang. Dan kita nak menang maksudnya kita nak ambil pemerintahan negeri Johor. Dan kita tak akan dapat ambil kerajaan negeri Johor ini kalau semua yang ada di sini tidak memberi sokongan kepada kita. Jadi saya mohon, merayu kepada semua yang hadir di sini untuk terus menyokong kita dan insya-Allah pada 11 hari bulan kita akan dengar berita-berita baik daripada rakan-rakan kita yang bertanding di don-don di negeri Johor ini dan kita menyumbang sekurang-kurangnya 29 kursi Dewan Undangan Negeri. Insya-Allah. Boleh tak? Boleh itu dia tadi. Mana dia? Tak ada dah hilang. Johor ke depan, undi harapan. Baik. Saya sambung sikit lagi. Suara pun dah banyak kali bercakap, dia dah hampir hilang dah ni. Apa yang saya nak ceritakan juga ialah tentang banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita nak bawa di Segamat ini. Segamat ataupun Segar Amat ini sebenarnya banyak potensi-potensi, contohnya pelancongan. Banyak. Daripada Jementah, daripada Ledang lah, Ledang ke atas kalau kita ikut Ledang kita ada Gunung Ledang, Gunung Ledang kat situ. Kemudian naik ke atas ke Segamat, kemudian ke Sekijang, banyak sebenarnya produk-produk pelancongan. Alhamdulillah sekarang ini dengan bantuan daripada kerajaan pusat, ia memudahkan dan menggalakkan lagi produk-produk pelancongan di sini. Sebab kita dah ada ETS direct daripada Kuala Lumpur hingga ke Segamat. 2 jam saja, sangat selesa. Hari itu pun saya minta YB Menteri Datuk Fahmi Fadil naik ke tapi, rasa sendiri naik ke tapi, naik ETS sampai Segamat, memudahkan sangat. Orang sekarang, budak-budak muda sekarang, dia senang, dia suka datang sini, macam makan sini, YB Adli kita ada produk-produk makanan yang sangat best. Contohnya ikan baung. Saya tak tahulah, mungkin kat Melaka tak ada. Melaka asam pedas kan. Kita ada ikan baung, kita ada udang galah kat sini, memang produk lokal. Jadi kalau orang nak datang makan, naik ETS, datang makan balik. Mudah saja sekarang ni. Jadi itulah produk-produk, apabila ada produk-produk semacam tu, produk-produk pelancongan, barulah pelaburan nak masuk. Barulah orang datang nak bina hotel, baru orang datang nak bawa ekonomi yang lebih baik, pelaburan dan sebagainya. Tapi kalau kita tak bangunkan perkara-perkara ini, orang tak pandang Segamat ini. Jadi kita nak supaya kita bangun bersama di seluruh negeri Johor, baik selatan, baik utara, baik timur, baik barat, menjadi sebuah pusat pembangunan ataupun pusat ekonomi yang baik untuk negeri Johor, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga baru-baru ini kita ada baca. Saya mintalah supaya semua rakan-rakan kita ini esok pada 11 hari bulan Julai keluar mengundi. Dan apabila kita keluar mengundi itu, kita tak payahlah fikir siapa pun calonnya, insya-Allah. Asalkan Pakatan Harapan, maka kita beri undi.
Janganlah pula ada orang tu kata, kalau Pakatan Harapan tak bagikan nama siapa poster boy dia, ini maknanya tak baguslah parti ni. Tak baguslah Pakatan Harapan ni sebab tak ada poster boy. Saya nak cerita. Sebenarnya kita tak perlu bimbang poster boy ni. Ni pemimpin-pemimpin depan saya ni boleh mengesahkan. Kita ada ramai sebenarnya calon-calon yang sangat berwibawa yang kita bawa dari Pakatan Harapan ini. Siapa-siapa pun insya-Allah ataupun ramai yang sebenarnya boleh jadi poster boy ataupun menteri besar ikut jejak langkah Datuk Seri Amir. InsyaAllah. Percaya yang itu. Saya yakinkan anda semua insyaAllah mesti ada. Tak mungkinlah ataupun mustahillah kalau kita bertempur kali ini kita tak namakan siapa poster boy kita atau bakal MB kita. InsyaAllah satu hari akan tiba masanya. Cuma kita tak naklah ada satu ketika itu orang lain yang dinamakan menteri besar, orang lain yang jadi menteri besarnya. Kita tak naklah order lain, dapatnya lain. Yang ni kita tak nak. Jadi insya-Allah yang kita daripada Pakatan Harapan, saya jamin kita ada ramai pemimpin-pemimpin yang berwibawa yang kita boleh kedepankan sebagai pemimpin utama kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muzik dah berbunyi. Cuma saya sekali lagi nak mengingatkan anda semua, jangan lupa pada 11 hari bulan, bukan 11 hari bulan 11, 11 hari bulan Julai untuk keluar mengundi beramai-ramai, panggil anak-anak yang duduk di luar tu untuk balik mengundi dan memenangkan Pakatan Harapan. Dan saya mahu juga melihat insya-Allah 6 kerusi Dewan Undangan Negeri di daerah Segamat ini semuanya menang dan diberikan kepada Pakatan Harapan. Boleh? InsyaAllah. Jadi, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam harapan, tacahau, wanakam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya hormati saudara pengacara majlis dengan berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Negeri Selangor, Naib Presiden Parti Keadilan, Berhormat Datuk Seri Zaleha Mustafa, Ahli Parlimen Sekijang dan juga merupakan Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat YB Yunis Waran, Yang Berhormat Timbalan Menteri Perpaduan MP Segamat, rakan saya Saudara Jeannie Lim, mantan Esko dan juga Ketua Penerangan Wanita Keadilan, Saudara Hi Loisian selaku Timbalan Bendahari dan juga semua yang hadir, pimpinan-pimpinan rakan-rakan daripada Keadilan, DAP dan juga Amanah di semua peringkat, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Saya pun tak tahulah orang Johor ini. Sepatutnya yang pilihan raya ni orang Melaka, bukan orang Johor. Johor ada tempoh yang agak panjang lagi, 1 tahun sepatutnya kerajaan ini boleh digerakkan. Stabilan politik ada kerana kerajaan yang memerintah mempunyai majoriti kerusi yang agak besar. Sepatutnya negeri ini boleh dipacu ke hadapan kerana cabaran. Dan yang paling sukar sekali kerana kita mengadakan pilihan raya dalam keadaan bukan sahaja negara kita, negeri kita dan dunia sebenarnya menghadapi, antaranya adalah
boleh dikatakan krisis juga kepada bahan api kita. Kerana kita boleh melihat bahawa hampir 20% daripada bahan api dunia itu terganggu kerana peperangan yang berlaku di Timur Tengah itu. Sebab itu kita memang tidak punya banyak pilihan. Bila pilihan raya itu, DUN itu sudah dibubarkan, maka tanggungjawab kita sebagai parti politik dalam Pakatan Harapan ini adalah untuk mengisi keperluan demokrasi ini. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, harus diingat, kita tubuhkan Pakatan Harapan ini pada 22 September tahun 2015 dengan asas kita 3 parti ini, Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah Negara daripada DAP, di mana kita punya trust penting. Dalam kita tubuhkan parti ini, kita meterai beberapa perjanjian kita. Dan perjanjian ini adalah perjanjian penting bagi memastikan bahawa muafakat, perpaduan, kesepakatan kita mempunyai struktur yang benar-benar tersusun. Sebab itu kita dalam Pakatan Harapan, kalau kita ada masalah, daripada hari pertama kita tubuhkan, kita sudah ada mekanisme penyelesaian kepada isu-isu kita. Apa 7 perkara yang kita berikan keutamaan kita? Antaranya, masa kita tubuhkan Pakatan Harapan ini, kita dah buat perjanjian kita yang kita meterai. Antaranya prinsip macam mana kita nak buat keputusan. Kita nyatakan itu. Macam mana kita ada satu mekanisme yang kita tulis, bagaimana kita nak menyelesaikan segala pertikaian dalam Pakatan Harapan. Kita ada mekanisme itu. Sebab itu bila kita tubuhkan Pakatan Harapan ini, kita juga ada pemantauan dan pematuhan kepada dasar-dasar bersama kita. Ini kita nyatakan. Masa tu Kak Wan sign tu. Yang Berhormat Lim Guan Eng sign. Haji Mak Sabu sign. 22 September tahun 2015. Apa lagi yang kita sebut? Kerjasama dalam pilihan raya, termasuk pembahagian kursi. Ada dalam tu kita sebut mekanisme dia, cara dia, kalau ada pertikaian bagaimana penyelesaian dia. Ini struktur kita. Ini harapan kita dan ini perpaduan yang kita bina. Dan begitulah juga kita letak kerangka-kerangka penting kerjasama kita dalam pentadbiran kerajaan. Kita pernah takbir negeri Johor, kita pernah takbir negeri Melaka, kita sedang takbir negeri Selangor, negeri Sembilan. Dan ini kita letakkan kerangka-kerangka itu. Untuk apa? Kerana kita tahu kalau kita tak sepakat, yang jadi natijah kesannya adalah rakyat. Kalau kita berbalah, kesan dia adalah rakyat. Sebab itu kita rangka dikala kita tubuhkan Pakatan Harapan ini. Bukan senang. Bukan senang untuk kita tubuhkan satu pakatan kerjasama kerana kita tahu kesan dan natijah daripada apa yang kita buat adalah kepada rakyat. Sebab itu, saudara dan saudari yang dihormati sekalian, bila kita bawa Pakatan Harapan ini dan kita buktikan dalam siri-siri pemerintahan kita, sama ada tempohnya singkat maupun tempohnya panjang seperti mana di Selangor. Selangor selalu menjadi contoh kepada kita, Yang Amat Berhormat pun. Masa saya jadi ketua menteri pun, referen saya banyak negeri Selangor. Kebajikannya, bagaimana menguruskan industrinya, bagaimana memajukan negeri itu. Begitulah juga kita di Johor. Johor antara negeri yang penting bagi Malaysia, wilayah kita. Macam saya sebutkan tadi, dalam Pakatan Harapan ini, kita tidak berbicara tentang isu-isu dakyah-dakyah supaya rakyat undi kita kerana kita mahu orang benci sesuatu. Tidak. Kita tak pernah bawa modal politik itu. Kita tak pernah mengajar rakyat, kau undilah aku, bencilah dia. Tak. Kita tak pernah tanamkan kepada rakyat kebencian. Dengan kebencian itu, rakyat akan menyokong kita. Itu bukan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan teras kita adalah berdasarkan kepada apa yang
YB Yunis sebut tadi, YB Sekijang sebut tadi, Datuk Seri Zaleha sebut. Tentang apa? Tentang performance kita, tentang keupayaan kita, tentang tanggungjawab kita, tentang amanah kita. Sebab itu kita tubuhkan Pakatan Harapan ini, kerana kita tahu bahawa kalau kita dapat memenuhi reformasi sebenar dalam negara kita, pembaikan demi pembaikan, saya sebut dalam Pakatan Harapan kita bukan sempurna semuanya, tetapi iltizam kita adalah untuk bawa pembaikan demi pembaikan, khususnya kepada sistem negara kita. Saudara, yang amat berhormat Perdana Menteri, bila dia jadi kerajaan ini, memimpin Malaysia ini, apa yang berlaku pada negara kita pada masa itu? Negara kita tak ada kestabilan politik. Negara kita menghadapi cabaran ekonomi yang cukup besar. Kita baru keluar daripada cabaran kesihatan, bukan sahaja negara kita tapi dunia. Tetapi yang paling sukar yang dihadapi oleh PMX adalah imej negara kita. Kalau dulu imej negara adalah suatu yang cukup penting kepada kita, keyakinan orang kepada negara kita. Negara kita tidak boleh dilihat sebagai negara yang tak ada integriti. Negara kita tak boleh dilihat sebagai negara yang rasuahnya bermaharajalela. Negara kita tidak boleh dilihat seolah-olah orang luar negara melihat rakyat Malaysia ini tak kisah pada rasuah. Itu tak boleh berlaku pada negara kita. Hancur negara kita kalau pemikiran sebegitu berlaku. Tak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh PMX adalah mengangkat balik maruah negara kita ini. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, tengok sahaja bagaimana PMX pengerusikan ASEAN ini. Tengok saja bagaimana kita boleh lihat kuasa-kuasa besar datang Kuala Lumpur. Kerana apa? Kerana keyakinan. Kerana apa? Kerana selamat. Pemimpin besar dunia ni tak berani datang mana-mana negara kalau tak selamat lah. Ini cakap Timbalan Menteri Pertahanan. Kalau tak selamat, pemimpin besar dunia takkan berani datang. Tetapi oleh kerana kita boleh jaga kedaulatan, keamanan, keselamatan negara kita, dan yang paling penting adalah integriti negara kita. Tengok PMX boleh bawa pemimpin-pemimpin besar dunia datang ke negara kita. Untuk apa? Untuk pastikan bukan sahaja Malaysia, tapi ASEAN juga menjadi sebahagian daripada keperluan dunia pada masa kini. Sebab itu saya sebut, nak jaga keamanan, keselamatan, kedaulatan negara bukan mudah. Dan selalu saya peringatkan juga sebagai Timbalan Menteri Pertahanan, saya peringatkan juga, nak jaga keamanan negara kita, nak jaga keselamatan, kedaulatan, bukan tanggungjawab anggota pertahanan saja. Dia tanggungjawab kita semua. Sebab itu kalau kita salah membawa dakwah-dakwah buruk, kita sebenarnya sedang menghancurkan negara. Apatah lagi kalau kita tanam dakwah-dakwah ini, kita timbulkan persepsi antara kaum dengan kaum. Yang jadi mangsa bukan kata kita, kita ni dah tua, tapi yang jadi mangsa adalah generasi kita. Sebab itu Pakatan Harapan takkan boleh benarkan ini semua, saudara-saudari. Sebab itu kita harus ada keyakinan macam yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, bukan sahaja menstabilkan negara, bukan sahaja jaga keamanan negara, tapi dikala dia jadi pengerusi ASEAN, yang amat berhormat Perdana Menteri juga pastikan bahawa rantau ini tidak terjebak kepada kancah peperangan antara Thailand dengan Kemboja. Malaysia dipilih jadi perantara. Bukan semua orang percaya nak jadi perantara ini. Bukan semua orang boleh ambil sebarang orang jadi perantara. Tapi Malaysia, alhamdulillah, boleh jadi perantara kerana kita tahu mana-mana rantau perang dalam dunia ini akan juga memberikan kesan kepada kita. Jangan kata, perang apa kita kisah, Rusia dengan Ukraine perang. Rusia dengan Ukraine perang.
harga baja naik kerana Rusia antara negara pengeluar urea terbesar dunia. Begitulah juga kalau kita tengok perang di Timur Tengah, apa kena-mengena dengan kita? Tapi kalau perang di Timur Tengah, tengok harga minyak kita, tengok bahan api kita, setengah-setengah negara terpaksa menghadkan penggunaan bahan api. Begitulah juga kalau kita lihat, kalau berlaku peperangan di rantau ini, rantau Asia Tenggara, akan berlaku banyak kesan kepada kita. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Myanmar, pergaduhan, perbalahan, dan yang menerima kesan kita hari ini, kita sebut tentang Rohingya. Mana yang apa sahaja yang berlaku dalam dunia ini akan beri kesan kepada kita. Sebab itu yang paling penting bagi kita adalah perpaduan. Sebab itu saya peringatkan kepada kita semua, bila kita bawa Pakatan Harapan ini, teras kita adalah membina perpaduan dalam negara kita. Ini cukup penting bagi kita. Tak ramai pemimpin yang boleh menyatu padukan rakyat. Tak ramai. Tapi yang ramai pemimpin adalah pecah belah lah. Itu ramai. Dan saya pun sebenarnya memang tak minat nak sentuh mana-mana parti, terutamanya kalau kita lihat Perikatan Nasional. Mereka sebut tentang perpaduan lah, mereka sebut tentang muafakat lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, yang penting bagi mereka adalah kuasa. Sebab itu dakwah mereka, bila mereka gagal, apa yang mereka lakukan? Yang dituduh adalah Pakatan Harapan. Kegagalan sebahagian daripada kepimpinan ini yang menjadi mangsa adalah sebahagian daripada kita. Orang Cina, orang India, orang Melayu, semua jadi mangsa kepada kegagalan pemimpin-pemimpin ini. Mereka berpecah, yang gagalnya kita, yang salahnya kita, yang salahnya kaum. Saya selalu mengulangi, kaum ini bukan pilihan kita. Yunis pun, kalau dia boleh dipilih kaum, tak tentu dia pilih kaum mana. Sebab dalam dunia ni ada banyak kaum. Ini bukan pilihan kita. Dan bila kita lahir sebagai satu kaum, memang tujuannya adalah untuk kenal mengenal, hormat menghormati di kalangan kita. Sebab itu ini penting bagi kita, bagi masyarakat majmuk di Malaysia, adalah mesti ada pemimpin yang menyatu padukan kita. Dan ini adalah perkara teras dalam prinsip kita menjaga hubungan kita dalam Pakatan Harapan. Sebab itu di Johor ini saya cukup yakin, macam tadi disebut tentang pembangunan keperluan kita, memang tumpuan kita adalah bagaimana kita boleh bangunkan ekonomi, terutamanya negeri Johor. Saya sebelah saja di Melaka, dan saya nak peringatkan Pakatan Harapan, kalau menang di Johor ini, tengoklah Johor Utara. Macam yang Berhormat Datuk Seri Zaleha sebut, jangan tumpu saja pada Johor Selatan. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada rakyat di Johor Utara sudah melempah sehingga ke Melaka di Sungai Rambai. Kerana apa? Kerana pembangunan di Melaka itu, saya ingat dulu saya jadi Ketua Menteri, saya memang banyak projek pembangunan perumahan di Sungai Rambai itu. Sebab apa? Sebab pembelinya banyak orang daripada Muar. Jadi kena tengok juga pembangunan di situ. Kerana kesan dia orang Melaka pun tak berapa suka. Bukan boleh, memanglah suka boleh jual rumah, boleh buat projek perumahan, tapi Melaka tu tak besar. Kalau orang Muar lama-lama duduk Melaka tu, terjajahlah Melaka tu. Jadi saya nak peringatkan kepada kita, Johor ini cukup besar. Dan saya tahu dia punya potensi ekonomi yang cukup kuat. Perdana Menteri walaupun negeri ini tidak memberikan kerjasama kepada rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan, sebahagiannya tak dapat kerjasama yang baik, tak seperti mana berlaku mungkin di Melaka. Tetapi saya sebut bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sentiasa memberikan keutamaan kepada Johor ini. Kerana apa? Kerana selatan kita ini penting, harus bersaing dengan negara jiran kita Singapura. Bersaing bukan menyalahkan, tetapi bersaing untuk menjadi lebih baik. Rakyat Johor, rakyat yang punya potensi besar. Dan tak semua potensi itu harus digunakan di Singapura, kerana Johor harus dibangunkan.
Sebab itu kalau kita tengok jumlah pelaburan di Johor zaman kerajaan Malaysia Madani, jauh lebih besar berbanding dengan negeri lain, antara yang terbesar di Malaysia. Kerana apa? Kerana persaingan itu, kerana keupayaan orang Johor, kerana Johor ada sumber manusia yang boleh membangunkan negeri ini. Sebab itu kalau kita lihat saudara dan saudari yang dihormati sekalian, pilihan raya ini berbeza dengan pilihan raya negeri yang lalu. Masa kita hadapi pilihan raya yang lalu, kita tahu cabaran-cabaran kita yang terbesar adalah COVID-19. Sebab itu saya peringatkan kepada kita semua, dan saya seru kepada kita semua, yang penting bagi kita, saya peringatkan, kemenangan kita adalah asasnya adalah sokongan daripada masyarakat, kalau khususnya di Segamat ini daripada orang Segamat. Apa yang boleh kita lakukan adalah upayakan keluar mengundi. Ajak saudara-saudara kita. Kalau satu rumah ada 5 pengundi, 5 orang mesti keluar. Kalau satu rumah ada 10 orang pengundi, 10 orang mesti keluar. Penyokong-penyokong Pakatan Harapan, saya tak nafikan mereka tak dapat keluar mengundi dalam pilihan raya negeri yang lalu. Mereka sukar untuk keluar mengundi dalam pilihan raya yang lalu. Ada sebahagian kawasan-kawasan keluar mengundi itu, penyokong Pakatan keluar mengundi tak sampai 50%. Sebab itu saya yakin tidak kali ini. Kerana tanggungjawab demokrasi ini adalah tanggungjawab kita. Ini bukan tentang hari ini atau hari esok, tapi ini tentang masa depan negeri Johor. Saya yakin bahawa dengan prinsip yang saya sebutkan, dikala kita tubuhkan Pakatan Harapan ini, kita ada prinsip-prinsip asas. Kerana asas itulah yang penting bagi kita untuk memajukan, untuk memakmurkan dan untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada rakyat negeri Johor. Lagu pun dah keluar. Saya ucap terima kasih dan saya yakin tuan-tuan, selepas daripada Johor, tuan-tuan kena pergi Negeri Sembilan. Lepas Negeri Sembilan, jangan lupa tolong orang Melaka pula. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Keluar mengundi, ajak rakan-rakan saudara mara kita mengundi, dan saya yakin undi kali ini akan diberikan kepada Harapan, dan insya-Allah saya peringatkan kepada pimpinan Pakatan Harapan menang, berikan yang terbaik kepada rakyat negeri Johor insya-Allah. Pakatan, Pakatan, Pakatan. Undi Harapan. Beliau merupakan seorang tokoh kepimpinan nasional, naib Presiden Keadilan dan juga Panglima Perang Parti Keadilan Rakyat. Ayuh warga Segamat berikan tepukan yang paling gemuruh dengan segala hormatnya, dengan penuh takzim dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amriddin Syahari untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam harapan dan salam Malaysia Madani. Terima kasih pengacara majlis, tuan rumah, saudara Yunus, ahli Parlimen Segamat, tuan rumah bersama Datuk Seri Dr. Zaleha Mustafa, ahli Parlimen Sekijang yang juga merupakan pengerusi keadilan negeri Johor. Tetamu kita yang berhormat Saudara Adli Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan, Ahli Parlimen Alor Gajah, Saudara Hi Loy Sian, mantan Ahli Parlimen PJ yang juga merupakan Timbalan Bendahari Keadilan, dan Datuk Jini yang juga merupakan anggota pimpinan Pusat Keadilan, tetamu-tamu jemputan, rakan-rakan dan sahabat-sahabat sekalian. Kita Pakatan Harapan memulakan langkah awal untuk pilihan raya negeri. Walaupun kita belum lagi berada dalam tempoh kempen pilihan raya,
yang sepatutnya berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi. Sebab apa kami turun? Sebab kami yakin dan kami perlu untuk sampaikan bahawa sesuatu yang lebih besar wajar dilakukan di negeri Johor. Sesuatu perubahan perlu dilaksanakan di negeri Johor. Dan perubahan itu adalah untuk pastikan rakyat di negeri Johor mendapat keadilan, mendapat pembelaan yang seadilnya. Adakah Johor ini buruk semua? Sebab ada orang kata kita dah buat terbaik. Menteri besarnya selalu nampak bekerja. Tetapi Pakatan Harapan menyatakan bahawa Johor wajar dijadikan sebagai sebuah negeri yang jauh lebih baik. Yang sebelum ini mungkin ada pencapaian. Tadi saudara Adli sebut, selepas Kerajaan Madani mewujudkan Johor Singapura Economic Zone, melaksanakan beberapa projek-projek. Malahan dalam belanjawan tahun 2026, Kerajaan Persekutuan menyambung WCE daripada Banting Morip sampai ke Gelang Patah untuk memekarkan pembangunan termasuk di negeri Johor dan negeri-negeri selatan. Sebab bagi pihak Pakatan Harapan, bagi pimpinan-pimpinan, kita mahu negara kita ini maju daripada hujung ke hujung. Dari Sabah, Sarawak, orang Johor, orang Perlis, orang Kedah. Tak kira siapa pun kerajaan, Perdana Menteri akan turun. Bantu, lihat apa masalahnya. Tadi disebutkan segamat banjir. Dia tak biarkan kerajaan Johor terkontang-kanting. Sama juga kalau Kelantan banjir. Sama juga kalau Kedah banjir. Sebab apa? Sebab Pakatan Harapan yakin kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita kena ada visi. Kita kena ada satu planning dan rencana. Bukan kita hanya menjadi suruhan. Bukan kita hanya cuba untuk menunjuk kita buat kerja. Tetapi hakikatnya tidak sampai ke mana-mana. Sebab itu Pakatan Harapan akan datang dalam pilihan raya negeri sebagai satu alternatif, sebagai satu tawaran. Sebab kita yakin Pakatan Harapan ingin mentadbir dan menjaga Johor dengan jauh lebih baik. Ingin memastikan Johor ini menjadi sebuah negeri yang paling ke hadapan. Bukan saja sebut bahawa Johor pelaburannya paling tinggi. Ya, tahun lepas pelaburan negeri Johor paling tinggi, 110 bilion ringgit Malaysia. Tetapi konsistensinya tidak ada. Buktinya apa? Bila tahun 2026 diumumkan, Selangor merupakan negeri yang mencatatkan pelaburan paling tinggi, mencercah 33.5 bilion. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu kita nak membawa harapan, kita nak bawa keadilan kepada rakyat dan bangsa Johor untuk semuanya. Orang segamat ada masalahnya yang perlu kita tangani. Orang segamat perlu mendapat pembelaan sama dengan Johor Bahru. Kemajuan di segamat perlu standing dan perlu dibangunkan. Kalau belum sampai pun perlu ada rencananya, perlu ada rancangannya. Selama saya dengar rencana daripada pentadbiran sedia ada, saya tak nampak, saya tak dengar ada rencana yang sungguh-sungguh. Segamat ni nak jadi apa? Kawasan Muar nak jadi bagaimana? Mungkin ada pelabuhan Maharani disebutkan. Tapi tak ada rencana yang menyeluruh. Sebab itu Pakatan Harapan nak jadikan negeri Johor bukan hanya kita bangga Johor baru maju, tetapi Pakatan Harapan kalau tuan-tuan berikan amanah
dalam pilihan raya akan datang, orang Segamat bangga kerana Segamat akan maju, kawasan-kawasan utara Johor akan maju, kawasan tengah Johor akan maju, kawasan selatan Johor akan maju, seluruh Johor akan dimajukan. Saudara dan tuan-tuan, nanti 22 saya akan bentangkan dan saya akan buktikan yang saya cakap ini bukan hanya retorika politik. Kita lihat disparity, perbezaan. Johor Bahru, kadar pendapatannya secara menengah lebih kurang berapa? RM8,000 Malaysia. Kalau banding dengan Gombak, kawasan parlimen saya, Gombak RM10,000 Malaysia gaji penengahnya. Benut, kampung saya Benut, ni orang Johor tahu, orang Benut, IC01. Alhamdulillah ada peluang jadi mentadbir negeri Selangor, diberikan kepercayaan. Benut, gaji menengah dia berapa? RM4,000. Berapa jauh Benut daripada Johor Bahru? Sekarang dengan ada jembatan baru di Gelang Patah, Pontian Gelang Patah disambungkan, kita boleh cecah 1 jam. Dulu paling lama 1 jam setengah. Dalam 1 jam setengah, hampir separuh disparity gaji di antara orang Benut dengan orang dengan Johor Bahru. Sebab apa, saudara? Sebab yang gila nak dibangunkan satu tempat, tetapi yang ditinggalkan tempat-tempat lain, orang lain dipaksa rela untuk percaya inilah kemajuan kepada negerinya. Sebab itu malam ni saya tak nak panjang. Saya nak sebutkan, kita mulakan hari ini supaya kita faham. Kita bukan gila kuasa. Saya sebut, ramai sebut di peringkat awal, bahawa kita bukan lagi mahu sangat pilihan raya ini sekarang. Sekarang kita sedang bekerja keras untuk pertahankan negara kita daripada impak dan kesan, daripada kesan-kesan krisis bekalan. Perdana Menteri terbang ke Turkmenistan, Perdana Menteri pergi ke Rusia, bukan hanya untuk jumpa Putin, pasang gambar, jumpa Presiden dan Perdana Menteri Turkmenistan, menunjukkan beliau ada hubungan baik, tetapi nak jamin bekalan gas, nak jamin projek Petronas di beberapa buah negara, supaya kalau ada masalah-masalah lain di masa depan, kita ada continuity, kita ada keterjaminan bekalan-bekalan barangan itu. Dan sebab itu, walaupun negara jiran kita berdepan dengan masalah dan besar, ada yang darurat, ada yang isu besar yang tak boleh diselesaikan, kita di Malaysia mampu turunkan harga diesel baru-baru ni 30 sen ke 40 sen. Kita kekalkan harga RON 95 RM1.99. Di Indonesia, mahasiswa-mahasiswi demonstrasi melawan presiden sebab menaikkan harga bahan bakar ataupun petrol. Di Malaysia, rakyat Malaysia tunjuk IC saja ada jaminan 200 liter 1 bulan yang boleh digunakan dengan kos subsidi yang besar dibayar oleh kerajaan, bukan kecil, 5-6 bilion ringgit Malaysia. Itu kerajaan yang betul nak tengok rakyat daripada bawah sampai ke atas, bukan hanya tumpu satu tempat, banyakkan hanya tumpu satu lokasi dan bangga inilah negeri paling maju. Pakatan Harapan nak tukar Johor. Semua rakyat Johor bangga kerana tanahnya, kampungnya, tempat tinggalnya maju dan menjadi tempat yang berbangga untuk semua. Sebab itu pilihan raya tidak akan lama lagi. Saya pun nak simpan suara. Lepas ni kita nak banyak lagi berceramah, banyak lagi nak sampaikan, tetapi mesej kita jelas. Mesej kita nak bawa Johor yang lebih baik. Kita buat perbandingan, bukan sebut ini tak berguna, ini berguna. Apa yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan nanti, bagaimanakah kita nak majukan semua tempat ini? Bagaimanakah kita nak bela? Saudara Hi,
sebutkan dengan terperinci bagaimana kerajaan persekutuan bersungguh-sungguh selesaikan isu hal berkenaan dengan pengurusan sisa waste ataupun e-waste, sisa elektronik. Sebenarnya apa kekuatan kerajaan Pakatan Harapan bersama dengan rakan-rakan gabungan perpaduan ataupun dipanggil kerajaan Madani sekarang, Perdana Menteri Dean Ibrahim? Sebenarnya beliau selain sebut nak hapuskan rasuah dan berjaya melakukan tangkapan, melakukan tindakan yang bersungguh-sungguh, kerajaan pada hari ini telah memutuskan ataupun menghancurkan apa yang dipanggil sebagai kartel-kartel. Sebelum ini kita berdepan dengan masalah-masalah besar kerana kita bukan dan kita tidak berjaya pecahkan kepungan pemain-pemain tertentu dalam sektor tertentu. Abang Mat Sabu, Datuk Seri Muhammad Sabu, beliau dianggap selalu suka berjenaka. Beliau dianggap selalu tidak begitu serius ketika bicara. Tetapi diam tak diam, tanpa sedar-sedar, setelah puluhan tahun, kita berdepan dengan masalah bekalan-bekalan tertentu ketika musim perayaan. Telur, ayam, nampak kecil. Masa pandemik COVID-19, bukan harga telur mahal, telur pun tidak ada. Harga ayam mencecah RM15. Ni dah berapa musim perayaan dah. Daripada tahun baru Cina masuk ke Deepavali, sebelum tu Deepavali, sebelum tu lepas tu raya Aidilfitri. Baru ini berlangsung Aidil Adha. Kita semak di bawah, kita semak di tempat. Bukan masalah harga barang tinggi, harga barang kita berjaya stabilkan. Bekalan juga tidak putus. Macam dulu bekalan boleh putus kalau kita tak naikkan. Sebab dengan bersungguh-sungguh kerajaan pada hari ini pecahkan kawalan setengah pihak. Kerana sebelum ini mereka inilah yang tak bertanggungjawab mengongkong, mengekang serta mengawal harga barangan-barangan itu. Tadi Saudara Hi sebut tentang e-waste. Dia juga ada lingkungan dan rangkaiannya yang besar. Tetapi akibatnya dua benda ni yang saya sebut. Bukan masalah saya cemburu atau kerajaan cemburu. Mereka mempunyai kawalan. Yang jadi masalahnya rakyat. Saat-saat tertentu tiba-tiba telur tidak ada bekalan. Saat-saat tertentu ayam tak ada bekalan. Dan akhirnya jadi apa? Rakyat dipaksa untuk beratur. Kadang-kadang ayam merupakan sumber protein penting tidak cukup. Segamat dijadikan tempat pembuangan sisa elektronik. Bukan masalah sisa itu daripada luar sahaja. Ia menyebabkan pencemaran. Pencemaran juga boleh menyebarkan penyakit. Boleh menimbulkan masalah kesihatan. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan sekalian, kalau di peringkat pusat kita telah berjaya lakukan, insya-Allah di peringkat negeri kita juga akan dapat pergi dengan lebih dalam dan lebih tajam. Ini pengalaman kita di Selangor. Masa kita takbir Negeri Selangor dulu, saya ambil satu kes saja. Pengurusan pasir. Dulu di Negeri Selangor, tiap-tiap tahun kerajaan negeri dapat royalti berapa banyak? 3 juta ringgit Malaysia untuk pengurusan pasir ataupun royalti daripada pengurusan pasir. Tahun 2008, Pakatan Rakyat masa tu, nama dia Pakatan Harapan sekarang, ambil alih. Kita susun balik, kita takbir balik. Tiap-tiap tahun sekarang, saudara, paling kurang 50 juta ringgit Malaysia. Kadang-kadang cecah 100 juta ringgit Malaysia masuk ke kantong negeri. Dulu hanya 3 juta masuk kantong negeri. Sekarang kita dapat pastikan 50, 70 juta, 100 juta masuk ke kantong negeri. Itu hanya satu contoh. Sebab itu kita sangat yakin kalau kita dapat takbir negeri ini, kita luruskan balik mana yang mungkin tidak berapa berkesan.
kita akan cantumkan dengan rakan-rakan kita di Kerajaan Persekutuan. Kita akan tumpu balik semua masalah rakyat. Daripada Segamat, Mersing sampailah ke Johor Bahru. Daripada pulau mana dan ke pulau mana pun kita akan pastikan. Sebab itu track record kita. Sebab itu adalah pengenalan kita Pakatan Harapan ini. Ada orang kata mustahil. Saya yakin tidak mustahil. Sebab kita bukan datang nak bergaduh. Kita bukan datang nak mencari pasal. Yang kita datang ialah bawakan harapan. Harapan itu bukan harapan kosong. Persekutuan tadi telah buktikan. RON 95 kita kawal harga dengan budi. Kita pecahkan dominasi beberapa kelompok sampai bekalan barangan stabil. Kita pecahkan persekongkolan beberapa pihak sampai e-waste kita berjaya tangani. Kita hantar balik e-waste. Kita hantar balik sisa plastik ke negara-negara terlibat. Itu kerajaan persekutuan. Di kerajaan negeri saya boleh cerita lagi. Macam mana kita rapatkan jurang income. Macam mana kita tingkatkan. Dan akhirnya rakyat akan mendapat kesan yang lebih baik. Akan membawa kehidupan yang lebih baik. Dan itulah erti Pakatan Harapan di negeri Johor dalam pilihan raya negeri kali ini. Kita bukan datang hanya untuk mengkritik, tapi kita akan tawarkan. Kita akan bawa solusi. Kita akan angkat isu penting. Kita akan cuba bawa pengalaman kita di beberapa buah negeri di Kerajaan Persekutuan. Tangani masalah air. Saudara Selangor mengalami masalah air lama. Alhamdulillah, dah masuk tahun ke-18, 19 ini, masalah itu saya boleh katakan 90-95% selesai. Saya tahu Johor juga ada masalah. Jangan cakap tak ada masalah. Jangan ingat kampung saya negeri Johor ada. Kadang-kadang air terputus bekalan. Bukan satu hari, kadang-kadang seminggu. Pernah ada masalah catuan. Sebab itu kita nak datang bawa solusi. Kita nak cadang bawa cadangan. Dan kita punya pengalaman untuk tangani. Daripada tangani masalah persekongkolan beberapa pihak hingga merugikan rakyat dan merugikan negeri, sampailah pengagihan yang adil dalam program yang terbaik kepada rakyat, hinggalah kepada selesaikan isu-isu fasiliti seperti air dan isu-isu lain. Dan sebab itu kita turun dan kita tidak akan berhenti sampai kepada hari pilihan raya, kerana kita yakin kita datang nak bawa perubahan, nak sama-sama angkat maruah dan kehidupan rakyat dan juga kehidupan masyarakat yang bukan hanya bangga di dalam hati tetapi menderita secara fizikal, tetapi kita nak jadikan semuanya bangga. Orang Johor bangga, orang Segamat bangga, orang Pontian bangga, orang Mersing bangga. Bangganya itu kerana hidupnya selesa. Bukan bangganya kerana lihat tempat lain selesa dan kita rasa tidak punya apa-apa. Ini perjalanan baru bangsa Johor, rakyat Johor, masyarakat Johor yang kita nak angkat, yang kita nak selesaikan, yang kita ingin tawarkan, yang kita bukan hanya cakap kita punya pengalaman, kita pernah deliver dan kita pernah dipercayai dan akan terus dipercayai. Sebab itu, orang Johor dengan Pakatan Harapan bukan baru. Tuan-tuan berikan kita mandat yang agak besar pada pilihan raya 2018. Sebelum ada tingkah politik yang merosakkan. Sebab itu kita tak mampu lagi selesaikan. Hanya 24 bulan, 22 bulan. Baru kita boleh laksanakan. Sebab itu, pilihan raya ini, sebagaimana saya sebut, bukanlah kita mahu sekarang, mungkin kita nak nanti laksanakan tahun depan bersama-sama. Tetapi dah berlaku, kena berlaku, dan kita ingin ambil peluang ini untuk kita sama-sama memulakan satu perubahan yang lebih besar, yang lebih mantap untuk sebuah negeri yang dinamakan sebuah negeri Johor, yang dalam istilah Arabnya jauhar, iaitu permata, dan ia menjadi permata yang benar-benar bersilau, yang benar-benar berharga. Bukan hanya berharga di mata, tetapi mampu menjadi permata kepada kehidupan rakyat dan masyarakat. Sebab itu kita ke hadapan atau move forward ke depan
demi memberikan harapan. Harapan apa? Harapan supaya saudara-saudari dan rakyat-rakyat sekalian hidup dengan keadaan yang lebih baik, dan saya tuntut semuanya yang ada, tolong sampaikan kepada rakan-rakan kita bahawa kita nak laksanakan perubahan ini bersama-sama, dan rakyat ada kuasa pada waktu ini untuk beri undi, untuk sampaikan undi anda, untuk laksanakan undi anda demi keadilan untuk semua, untuk harapan untuk semua, kehidupan untuk semua rakyat dalam negara dan negeri kita bersama-sama. Jadi terima kasih datang juga hari ini. Mungkin maklumat kita sedikit lewat, namun kita akan datang balik. Selesai 22 hari bulan, kita akan muktamadkan semua senarai calon Pakatan Harapan. Maknanya berapa hari lagi? 2 hari lagi. Kita akan muktamadkan senarai calon. Kita akan umumkan senarai calon. Dan dengan itu juga akan mulalah dengan lebih rancak apa yang dikatakan pilihan raya negeri Johor. Akan mulalah dengan lebih jelas apakah harapan rakyat Johor. Akan bermulalah langkah kita untuk sama-sama kita perkasakan Johor dan jadikan Johor ini perbata selatan yang dibanggakan oleh rakyat Johor, orang Johor, masyarakat Johor dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhan. InsyaAllah kita akan datang balik ke sini. Saya akan datang balik bersama rakan-rakan. Kita akan cari peluang untuk bertemu, berbincang dan sampaikan. Kerana kita datang membawa harapan. Bukan kita datang membawa cerita-cerita dongeng yang tidak mungkin boleh dilakukan. Kita datang ingin membawa perubahan. Perubahan yang telah kita buktikan, yang telah kita lakukan oleh Pakatan Harapan dan pimpinan-pimpinan kita. Kita datang dengan track record dan komitmen pimpinan. Pimpinan kita daripada Perdana Menteri, bekas wakil rakyat kita, bakal-bakal calon kita, yang terbukti komited bersungguh-sungguh nak jadikan kemajuan kemakmuran ini menjadi kemakmuran bersama, bukan kemakmuran setengah pihak, satu dua pihak, sekelompok yang menggagalkan kejayaan dan juga kebahagiaan kita bersama-sama. Terima kasih orang Johor, terima kasih orang Segamat. Kita akan jumpa lagi. Reformasi! Reformasi!